Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri Borak Sejarah bersama saya, Cikgu Bata bin Sukur. Kali ini kita akan lihat bab 6, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, sebelum ni kita melihat tentang pembentukan Malaysia. Sekarang kita nak lihat, sekarang Malaysia ni dah ada. Dah tertubuh pada 16 September 1963. Apakah cabaran yang perlu dihadapi? Okey, Malaysia ni sebuah negara baru. Okey, sebelum Malaysia kita, negara kita ni tanah Melayu, merdeka tahun 57. Lebih kurang dalam 6 tahun lepas merdeka, kita tambah ahli keluarga kita, bawa masuk Sabah, bawa masuk Sarawak, bawa masuk Singapura. Kita ni family baru 6 tahun. Tapi dengan tekad yang besar, kita telah pelawa negara wilayah-wilayah yang berjiran dengan kita, yang terlibat ni, jadi keluarga kita. Dan akhirnya jadilah negara Malaysia ni. Jadi apakah cabaran? Jadi kalau kita merujuk cabaran ni sesuatu yang perlu dihadapi dan ianya sukar. Kalau ianya mudah, dia tidak dianggap sebagai cabaran. Jadi anda perlu kenal pasti apakah cabaran dan kenapa sesuatu itu dianggap cabaran. So dalam bab 6 ni kita akan melihat cabaran utamanya adalah pemisahan Singapura. Pemisahan Singapura itu ada cabaran yang besar. Ialah kata orang baru kahwin dah bercerai. Baru berkahwin dah berlaku perceraian. Dah jatuh talak lah. Singapura kena talak. Okey. Jadi tak ada siapa yang kahwin nak bercerai kan? Tak ada siapa yang bila Malaysia dibentuk bersungguh-sungguh, tapi akhirnya dalam berapa tahun Singapura dikeluarkan. Okey, jadi Singapura ni umpama duri dalam daging. Duri dalam daging kepada Malaysia. Jadi sentiasa menimbulkan masalah, sentiasa menimbulkan onar. Jadi kita akan lihatlah nanti satu persatu. Kemudian juga cabaran seterusnya ancaman komunis. Ancaman komunis. Sebenarnya Malaysia sendiri ditubuhkan bagi mengatasi masalah komunis. Jadi masalah ni kita dah tahu. Kalau Singapura tadi, masalah Singapura ni kita memang tak jangka. Di Kuan Yew dia beria-ia, benar Singapura memang nak masuk Malaysia. Tapi bila dah masuk timbul masalah. Tapi yang komunis ni memang kita dah tahu. Kerana Malaysia ditubuhkan bagi mengatasi masalah komunis. Jadi orang kata, berani tangan menyincang, mesti berani bau memikul. Jangan dah ada masalah nak bungut pula, nanti orang kata kan. Okey. Jadi selain daripada itu, isu pembangunan dan ekonomi. Isu pembangunan, khususnya di Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak ni luas. Dan dari segi pembangunan mereka jauh ketinggalan. Jadi inilah cabaran. Kita tak nak nanti ada anak yang rasa dia anak tiri kan. Yang ini maju, yang ini tertinggal. Kita kalau boleh tak nak ada rasa yang begitu. Walaupun isu pembangunan ni di Sabah dan Sarawak, isunya sampai sekarang ni. Sampai sekarang, 2021 pun masih disebut-sebut lagi bahawa Sabah dan Sarawak ketinggalan berbanding di Semenanjung. Okey, dan yang terakhir adalah cabarannya adalah dari segi tragedi hubungan kaum. Seperti kita sedia maklum bahawa pembentukan Malaysia ini juga adalah untuk mengimbangi kaum. Kalau hanya Singapura saja yang join Malaysia. Tetapi kemasukan Sabah dan Sarawak harapannya bagi mengimbangi kaum ternyata tidak dapat mengatasi masalah hubungan kaum. Khususnya dari segi Melayu dan Cina. Dan nanti kita akan lihat berlaku tragedi 13 Mei, pergaduhan. Dan kenapa boleh berlaku pergaduhan, apa latar belakangnya, apa tindakan kerajaan, kita akan lihat. Dan sekarang ni pun isu-isu perpaduan masih lagi menjadi permasalahan dalam negara kita. Isu perkauman. Isu perkauman. Dan kebanyakan ahli-ahli politik kita masih lagi suka memainkan isu-isu perkauman. Di satu pihak cuba membina satu bangsa Malaysia yang bersatu, satu pihak memainkan isu perkauman. Jadi anda sebagai warga negara Malaysia, inilah cabaran, bukan cabaran pembentukan Malaysia saja, tapi cabaran sampai sekarang. Pengisian kemerdekaan ini, isu perpaduan perlu sama-sama kita
tangani.